Hai semua, saya Jun Hao. Selamat datang ke video pertama series sejarah SPM How Academic. Sebelum bermula mengajar, mari kita mulakan dengan mengenali format peperiksaan sejarah SPM. Baik, untuk sejarah SPM ini sebenarnya tidak susah untuk skor A. Apatah lagi lulus. Tak percaya? Subscribe channel kami. Kami akan bimbing kamu untuk skor A. Okay? Cuba teka dalam peperiksaan SPM sejarah ni berapa jumlah markah ni. Mesti dapat teka Jumlah markah dia 240. Tapi nak A senang je. Okey, kita mula. Okey, kertas ni terdapat 3 kertas. Okey, kertas 1 40 soalan objektif. Dengan objektif mesti kau ingat senang kan. Tapi pilihannya amalan dekat dan mengelirukan. Jadi anda perlu buat banyak latihan agar anda tahu kata-kata kunci kepada jawapan yang betul. Okey. Jumlah markah ialah 40, tapi pemberatannya hanya 30%. Bagaimana untuk kira markah anda dapat? Okey. Lepas anda dah tahu anda betul berapa soalan, bagi dengan 40, darab lagi dengan 30%. Itulah markah anda. Dan kertas ini diberi 1 jam masa menjawab. Okey. Baik, seterusnya kertas 2 iaitu 100 markah. Terdapat 2 bahagian. Bahagian A, bahagian struktur, terdapat 4 soalan. Setiap satu soalan 10 markah. Wajib jawab semua. Manakala bahagian B iaitu soalan esei diberi 7 soalan, hanya perlu jawab 3 sahaja dengan 20 markah setiap satu. Untuk kertas ini anda diberi 2 jam setengah. Tapi biasanya pengalaman saya lah sebagai pelajar tak cukup lah 2 jam setengah tu. Sebab nak jawab esei dengan struktur kan. Macam buat karangan pula 3 pula tu. Okey. Tapi pemberatannya 50%. Tertinggilah antara 3 kertas ni. Okey, terakhir sekali ialah kertas 3. Dia 3 jam, 100 markah. Pemberatan ialah 20%. Ia merupakan open book test. Maksudnya anda boleh bawa buku rujukan ke dalam dewan peperiksaan. Tak ada jawapan kan. Masuk peperiksaan, salin je. Takkan tak ada skor kan. Selain itu, tema umum juga akan diberi 6 minggu sebelum tarikh peperiksaan untuk anda buat persediaan. Anda dah boleh dah boleh spot apa soalan yang akan keluar. Okay, cuma perlukan persediaan yang mencukupi. Bagi saya, personal opinion, kertas ni untuk membantu lebih ramai student untuk lulus kertas ni. Baru teringat kertas 3 ni kan, dia start tahun saya ambil SPM. Cuba teka saya umur berapa. Okay. Tak teka pun tak apa. Okay. Dalam kertas 2 dan kertas 3 ada sejenis soalan tu, dia panggil soalan kebat. Apa tu kebat? Kemahiran berfikir aras tinggi. Macam susah kan. Tapi macam nak jelaskan begini lah. Ini soalan kan. Jawapannya tak ada dalam buku, tapi jawapannya dalam sini. Anda perlu berfikir. Jawapannya lebih terbuka. Kita kalau tak faham lagi kan, kita akan bagi contoh lah masa nanti bab seterusnya nanti kita ajar. Okay? Follow channel kami ya. Okay, lepas tahu format, kita buat preview sikit, okay? Apa yang kita belajar dalam sejarah SPM ini dan kesinambungan antara bab-bab dia. Okay? Okay, kita mula dengan isi kandungan sejarah SPM tingkatan 4. Okay, kita mulalah dengan prasejarah, okay? Iaitu zaman sebelum wujudnya tulisan. Tapi tanpa tulisan dan catatan kan? Catatan, okay? Bagaimana kita tahu zaman tu wujud nanti kita belajar. Okay, pernah anda fikir soalan ni masa anda belajar sejarah? Tak tahu kan? Lepas ni
Lepas dah wujud tulisan, kita belajar pula tentang tamadun dan sumbangan mereka. Kita mulakan dengan tamadun dunia. Okey. Dalam tamadun dunia kan, antara sumbangan dia, kita masih gunalah sampai sekarang. Contohnya kalender, matematik, geometri, batu bata yang kita guna untuk bina rumah yang dekat belakang batu bata dicipta masa tamadun. Okey. Kita kita lepas tu kita belajar tamadun di Asia Tenggara, disambung dengan tamadun Islam, iaitu daripada zaman Zahiriyah sehingga lahirnya Nabi Muhammad dan pembentukan kerajaan Islam yang pertama di dunia. Lepas kematian beliau, kita pula belajar dengan kerajaan Islam yang menggantikan beliau, yang dipimpin oleh orang lain, dan sumbangan mereka. Okay. Lepas ini kita belajar pula Islam di Asia Tenggara dan juga Islam di Malaysia. Belum tamat lagi. Kita juga belajar tentang zaman gelap di Eropah. Lepas tu mereka melalui revolusi pertanian, revolusi perindustrian. Lepas tu mereka jadi padu gila sampai mereka jajah kebanyakan negara di muka bumi ni lah. Lepas tu last chapter dalam form 4, kita belajar tentang kesan penjajahan mereka terhadap kita. Okay. Lepas tu dah tamat tingkatan 4, kita masuk pula isi kandungan sedikit tentang tingkatan 5. Okey, lepas dijajah, kita anak Malaysia mula mempunyai kesedaran keburukan dijajah dan inginkan pentadbiran sendiri dan mula mempunyai kesedaran nasionalisme, iaitu semangat cinta akan negara dan bangsa. Kita mula inginkan dan tuntut kemerdekaan daripada British. Gerakan nasionalisme ini dia dimulakan di Asia Tenggara, baru diikuti oleh Malaysia. Kita akan belajar apa yang dilakukan, bantahan, perbincangan, perang, Wira ditangkap dan dibunuh. Tapi kita tidak pernah putus asa meminta kemerdekaan. Kenapa? Kerana keseksaan dijajah dan dihina tidak kurang pedihnya daripada kematian. Sebab tu mereka inginkan kemerdekaan dan barulah kita ada Malaysia hari ini. Okay. Lepas tu British bersetuju untuk memberi kemerdekaan dengan bersyarat kepada anak-anak Malaysia. Jadi mulalah proses pembinaan negara dan bangsa dengan 4 tahap. Iaitu mula-mula iaitu tahap kesedaran. Kita mula berfikir dan inginkan kemerdekaan, diikuti dengan proses penuntutan kemerdekaan. Lepas tu kita belajar juga dalam proses penuntutan ni, semua rakyat Malaysia berbincang dan perlu membincang dan membentuk kerajaan sendiri. Akhirnya merdeka dengan sehingga pengukuhan kerajaan sendiri lah. Untuk merdeka, kita diberi task oleh kerajaan British untuk membentuk sistem pemerintahan, pentadbiran, perundangan sendiri dan banyak lagi sistem, agar kita dapat mentadbir sendiri. Tapi semua ni memerlukan persetujuan semua wakil kaum di Malaysia. Kalau kamu, apa anda akan cadangkan pada masa itu? Soalan yang kritikal, mungkin soalan kebat komen di bawah saya tengok logik. Kita juga akan belajar tentang pembangunan negara dan perpaduan di Malaysia. Akhir sekali, lepas kita settle dengan urusan dalam negara kita sendiri, kita belajar pula tentang hubungan diplomatik dan kerjasama Malaysia dengan negara-negara lain di Amerika Syarikat, Indonesia, semua tu lah kita akan belajar. Itu kerjasama antarabangsa. Tapi tidak kurangnya lah juga ada penggolakan dengan negara lain. Kita juga akan belajar tentang itu. Nak tahu? Nak kita belajar sejarah baik-baik. So dah tamat
begitu saja sebenarnya tingkatan sejarah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Dia macam cerita sebenarnya, sebuah cerita. Kalau anda erti menghayatinya, okey, tidak susah untuk skor A sebenarnya. Kalau rasa video ini membantu, bolehlah like, subscribe dan klik loceng tersebut. Okey, sayang kamu semua. Okey, see you dalam video seterusnya.